Program Imunisasi Industri COVID-19 Kerjasama Awam Swasta atau PIKAS bagi sektor pembuatan akan dilancarkan pada fasa 4 Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan bermula 16 Jun ini. PIKAS akan dijalankan di premis kilang dan lokasi perindustrian yang dikenal pasti. Syarikat dalam subsektor pembuatan kritikal termasuk elektrik dan elektronik, pemprosesan makanan, besi dan keluli, alat perubatan, alat pelindungan diri PPE dan minyak dan gas serta produk getah termasuk pembuatan sarung tangan perubatan akan diberikan keutamaan untuk vaksinasi. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Dato' Dr. Zainal Arifin Omar. Assalamualaikum Dato', terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Datuk, kita nak berbual dan juga berbincang tentang PIKAS ini. Ini adalah topik yang penting. Pertama sekali, bagaimana untuk kita melihat bahawa PIKAS ini adalah antara pemacu utama untuk kita mencapai imuniti kelompok, terutamanya untuk kita berikan vaksin kepada golongan-golongan Barisan Harapan Ekonomi ini. Di mana tahap kepentingannya pada ketika ini? Ya, kami melihat ini adalah satu langkah yang sangat baik dan fokus, ya. Kerana pertama, dia akan memberi tumpuan kepada golongan-golongan pekerja yang akan, pertama, yang boleh menyebabkan jangkitan. Yang kedua, untuk menjana pergerakan ekonomi. Dan kedua, dengan adanya usaha fokus oleh kumpulan yang fokus, maka kita akan meningkatkan liputan vaksinasi. Di samping kita dapat, orang katakan, mengekanglah kes-kes dan jangkitan di dalam kumpulan industri ini. Ya, saya. Datuk, kita ada juga concern dan juga kegusaran di kalangan pekerja-pekerja ini kerana pada akhirnya ada juga majikan di kawasan kilang itu yang memindahkan kos vaksinasi kepada pekerja. Maknanya mereka perlu bayar dan sebagainya. Sepatutnya ini tidak berlaku kerana vaksin itu percuma, cuma ada kos pengurusan yang wajib ditanggung oleh pihak majikan. Bagaimanakah pengurusan ini perlu diberi tumpuan supaya tidak berlaku hal-hal di kemudian hari? Ya, saya rasakan dari statement yang dikeluarkan bahawa semua kos ditanggung oleh kerajaan kecuali kos pengurusan. Ya. Jadi kita sangat berharap supaya pihak industri ataupun majikan tidak membebankan pekerja mereka. Jadi kita mohonlah supaya pihak yang bertanggungjawab sama ada kerajaan ataupun pihak persatuan atau pihak majikan sendiri untuk memantau perkara ini supaya dia tidak berlaku penginayaan lah kepada pekerja yang memang agak susah lah, ya saya. Datuk, bagaimana untuk kita melihat pengembangan program ini? Kerana kalau kita melihat kepada program vaksinasi kita sebelum ini, berdepan dengan pelbagai cabaran. Untuk melaksanakan PIKAS ini sepatutnya kita mungkin ada analisa dan analisis apa kebarangkalian masalah yang timbul dan sebagainya, dan ini bagi melancarkan perjalanan dan sebagainya. Pada pandangan Datuk sendiri, adakah kita sudah mampu menilai keadaan untuk kita mengelak sebarang kemungkinan perkara-perkara yang boleh kita elakkan daripada mengganggu proses untuk kita berikan vaksin kepada Barisan Harapan Ekonomi ini? Ya, sekarang ni itu yang kita harapkan bila dia fokus dan khusus untuk kumpulan PIKAS ni, supaya pertama dia tidak memberi kesan kepada program imunisasi grup ataupun kumpulan yang lain. Jadi kita nampaklah supaya pihak yang berkenaan lah, yang berkenaan lah, pihak kerajaan, MITI dan sebagainya, supaya betul-betul mengkhususkan dan kalau boleh menggunakan perkhidmatan kaki tangan daripada fasiliti swasta, ya. Tidak menggunakan kaki tangan daripada Kementerian Kesihatan ataupun agensi yang sekarang ini memang telah melakukan program imunisasi. Yang kedua, supaya kita ataupun mereka menyusun penjadualan yang begitu baik supaya kalau boleh dilakukan secepat mungkin, ya, kerana ini penting supaya kita dapat mencapai liputan yang bagus dalam keadaan yang cepatlah. Ya, saya. Dan juga kita lihat sebelum ini cabaran utama untuk PIKAS ataupun untuk vaksinasi sendiri. Kita melihat faktor logistik sebagai contoh. Apabila kita menjadikan di bawah PIKAS ini, kilang tersebut akan dijadikan PPV sekiranya premis tersebut mahu memberikan vaksin kepada pekerja dan sebagainya. Bagaimana untuk kita pastikan bahawa tidak akan berlaku kesesakan dan juga pengurusan itu lebih baik? Datuk sebutkan tadi perlu mengambil orang swasta dan sebagainya. Adakah kos ini akan membantutkan usaha pihak majikan untuk mengambil mereka ataupun ia perlu diwajibkan oleh pihak-pihak yang berkuasa? Ya, saya lihat beberapa option yang telah dibagi di dalam statement tersebut. Pertama, mereka boleh
PPV boleh dilakukan secara on-site di kilang bila ada lebih daripada 1,000 ataupun mereka berkongsi beberapa fasiliti yang berdekatan. Tetapi yang paling penting adalah supaya pusat PPV itu mengikut standard yang ditetapkan dan ada pemantauan dari pihak yang berkuasa. Dan kita juga harap supaya itu yang penting penjadualan itu supaya tidak berlaku kesesakan dan sebagainya. Dan kita rasa kalau kita lihat daripada kos yang dinyatakan bahawa ini sebenarnya boleh termasuk di dalam kos sama ada PPV yang ditetapkan atau PPV on-site, kerana on-site dia ada tambahan kos itu. Ya. Jadi saya rasakan mesti ada sedikit pengorbanan daripada industri sebab kita nak mulakan imunisasi yang cepat untuk kaki tangan mereka. Saya. Soal pengorbanan ini yang kadang-kadang menjadi satu bentuk cabaran, Datuk, kerana kita melihat bahawa mereka ini adalah cost driven ataupun mereka melihat kepada kos itu suatu perkara yang mereka perlu titik beratkan sekiranya begitu tinggi untuk memberikan vaksinasi kepada pekerja mereka. Mungkin ada juga majikan yang enggan melakukan atau membuka tempat premis mereka sebagai PPV. Bagaimana ini harus diberikan penekanan oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa mereka wajib berikan vaksinasi dan menanggung kos tersebut? Ya, saya rasa kalau pihak kerajaan begitu seriusnya dan industri ataupun premis kilang tu serius, jika mereka mempunyai kaki tangan yang lebih, kata lebih daripada 1,000 ataupun mereka di dalam kawasan yang berdekatan, saya rasa mereka mesti pihak berkuasa seolah-olah macam paksa rela lah. Ya, supaya mereka mesti melakukan, jika tidak nanti mereka tidak boleh membuka operasi kilang itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita kena ada balance lah di antara orang kata stick and carrot tu. Ya. Kerajaan dah bagi percuma, industri mesti bagi pengorbanan sikit dan pihak kuasa mesti insist lah, put pressure sikit. Ya saya. Adakah pada akhir sekali, Datuk, secara ringkasnya, adakah satu bentuk insentif perlu diberikan kepada majikan untuk memudahkan urusan mereka yang perlu menanggung kos dan sebagainya? Ya, saya rasa dengan pembukaan yang lebih cepat dan juga mungkin setengah juga boleh kerajaan memikirkan jadi orang katakan memberi insentif cukai ataupun lain-lain insentif untuk memudah carakan pemberian dan memudah carakan operasi kilang tersebut. Ya. Termasuk ini yang saya mesti tegaskan juga sini, itu kita mesti tengok dari segi staf tu sama ada daripada warga negara ataupun kanun negara. Jadi kita boleh fasilititkan sebagai insentif kepada industri lah. Ya saya. Okey, Datuk, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Itu tadi Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar.